Okey kelas, hari ini kita masuk bab baru, bab 6, elektrokimia. Okey, bab 6 elektrokimia, muka surat 176 Okey, elektrokimia. Jadi kita tengok dulu apa maksud elektrokimia. Okey, elektrokimia. Okey, kita tengok nota di sini. Okey, sel bahagian pertama sebenarnya nanti kita akan masuk sel elektrolitik. Tapi kita faham dulu apa maksud elektrokimia. Okey, jadi elektrokimia sebenarnya dia melibatkan dua bidang. Okey, dua bidang, iaitu dia adalah kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara elektrik. Jadi istilah elektro di sini sebenarnya adalah berkaitan dengan elektrik dan kaitannya dengan kimia, dalam bidang kimia. Jadi dia ada melibatkan dua bidang, satu ialah elektrik, satu ialah tenaga kimia. Okey, jadi kita panggil elektrokimia. Okey, dan kita akan belajar dua jenis sel elektrokimia yang melibatkan elektrik dan juga kimia. Yang pertama iaitu bahagian ini, iaitu sel elektrolitik. Okey, sel elektrolitik. Dalam sel elektrolitik, arus elektrik yang elektrik mengalir melalui suatu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Tenaga elektrik, bidang tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia. Okey, maksudnya kita gunakan tenaga elektrik dan dia boleh tukar menjadi tenaga kimia melalui proses yang hari ini kita akan tengok. Nama proses ni elektrolisis. Okey, yang ni bahagian elektrolitik yang kita akan belajar hari ini. Okey, bidang yang kedua berkaitan dengan elektrokimia, kita akan belajar sel kimia, sel wutan ataupun sel gawani. Maksudnya nanti kita akan tengok sebagai contoh sel kimia ni adalah bateri. Okey, bateri ya. Dalam sel kimia, perubahan kimia berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Jadi kimia juga, tapi akhirnya dia boleh hasilkan elektrik. Jadi bagi sel elektrolitik kita guna tenaga elektrik tukar ke tenaga kimia, hasilnya dia hasil tenaga kimia. Bagi sel kimia pula dia terbalik, daripada tenaga kimia dia tukar ke tenaga elektrik, iaitu dia hasil tenaga elektrik. Ini hasil tenaga kimia, ini hasil tenaga elektrik seperti sel bateri yang kita guna. Okey, sel kering yang kita guna. Okey, jadi kita akan belajar dua bidang ini. Okey, dua bidang ini iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. Okey, bahagian hari ini kita tengok dulu sel elektrolitik ataupun nama proses tu kita panggil tenaga kimia, yang kita boleh tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okey, kita tengok nota di bawah. Okey, anda telah mempelajari elektrolisis yang digunakan untuk menentukan komposisi unsur dalam molekul air di tingkatan 2 dengan menggunakan sel elektrolitik seperti gambar rajah 6.1 ini. Okey, di mana kita gunakan bateri, nanti cikgu akan terang lagi. Okey, kita gunakan elektrod, lepas tu kita gunakan air. Okey, air suling dengan yang ni, di mana kalau kita tahu, kalau kita nak tahu komposisi air, sebenarnya air ni komposisi dia ataupun molekul dia adalah H2O. Okey, jadi sebatian ataupun molekul ni dia ada dua jenis atom di dalam, dua unsur, satu hidrogen, satu oksigen. Jadi kalau kita nak pecahkan mereka, jadi dia bukan senang. Okey, iaitu kita boleh tak boleh katakan sebagai contoh, kalau pasir dengan gula kita boleh asingkan dengan senang, tak payah guna bateri ni. Okey, tapi ini perlu gunakan tenaga elektrik baru dia boleh diuraikan. Okey, jadi elektrolisis
adalah satu proses penguraian. Okey, dia uraikan, dia pecahkan sebatian. Sebatian itu macam-macam lah. Kita ada sebatian molekul air, sebatian natrium klorida dan sebagainya. Ada banyak dalam keadaan leburan, di mana sebatian ni dalam bentuk leburan, kita lebur, panaskan dia sampai dia lebur, ataupun aqueous. Aqueous ni maksudnya kita sudah campur dengan air bagi dia larut kepada unsur. Maksudnya kita uraikan sebatian ni kepada unsurnya. Jadi seperti yang kita ni, kita boleh leraikan dia menjadi oksigen dan hidrogen. Jadi maksudnya kita boleh leraikan dia kepada unsur. Daripada sebatian, kita lerai kepada unsur. Okey, jadi sebagai contoh, kalau kita ada natrium klorida, okey, kita boleh leraikan dia jadi natrium dan juga klorin. Okey, jadi ini sebatian, ini ialah unsur dia. Jadi maksudnya elektrolisis ni adalah penguraian suatu sebatian kepada unsur. Okey, apabila arus elektrik mengalir melaluinya, maksudnya kita kena bantuan tenaga elektrik. Okey, apabila sebatian yang diuraikan dan unsur jujuk yang dihasilkan dalam proses. Jadi apakah sebatian? Jadi yang seperti yang cikgu tadi, kalau yang air ni, maka dia akan lerai kepada oksigen dan juga hidrogen. Okey, jadi ini adalah tingkatan 2 kamu dah belajar. Jadi hari ini kita sambung lagi, kita lanjutkan lagi yang elektrolisis ni. Okey, kita sambung balik yang ni, elektrolisis. Okey, sel elektrolitik terdiri daripada satu, sumber elektrik seperti bateri. Jadi kalau kamu tengok gambar raja, kita mesti guna bateri sebab bateri ni boleh membekalkan tenaga elektrik untuk bantu kita uraikan sebatian itu menjadi unsur. Jadi kita perlu bateri. Okey, dan bateri dia mesti ada terminal positif dan terminal negatif. Jadi untuk terminal positif negatif ini, okey, nanti cikgu padam ni dulu. Okey, untuk terminal positif negatif tu kita boleh tengok gambar raja ni melalui simbol, iaitu kalau satu garis panjang, satu garis pendek, ini sebenarnya satu bateri. Dan untuk garis yang panjang dia mewakili positif, yang pendek mewakili negatif. Jadi seperti yang kamu nampak gambar raja di sini, dia tunjuk sini positif sebab sini garis panjang. Dan sebelah hujung sini dia garis pendek, maka dia adalah negatif. Dan kalau kita letak banyak bateri, okey, jadi kita boleh lukis macam ni lah. Okey, jadi maksudnya yang ni lebih daripada 2, mungkin 3, mungkin 4. Okey. Okey, jadi kita perlu sel sumber elektrik, bateri. Yang kedua dan nombor 3, kedua-dua ni sebenarnya kita panggil elektrod. Okey, elektrod yang batang ni. Elektrod ni kita boleh guna, biasanya kita guna karbon lah. Okey, bergantung pada eksperimen. Okey, kedua-dua ni kita panggil elektrod. Tapi dia ada nama khas, iaitu dia ada anode dengan kathod. Yang ni sebenarnya beza dia sebab dia sambung ke terminal yang berlainan. Sini dia sambung ke positif. Jadi bagi elektrod yang sambung ke positif, kita panggil anode. Jadi kamu nampak dia tulis positif di sini. Okey, sebab dia sambung ke terminal positif. Bagi yang elektrod sebelah kanan ini, dia sambung ke negatif. Okey, maka kita panggil dia sebagai kathod. Jadi maksudnya bagi elektrod ni dia bergantung kepada terminal yang kita sambung. Kalau kita sambung ke positif, dia panggil anode. Kalau sambung ke negatif, kita panggil dia kathod. Okey, jadi nama ni kalau kita tengok sini, anode yang merupakan elektrod yang disambung ke terminal positif. Kathod merupakan elektrod yang disambung kepada terminal negatif. Yang ni beza dia. Okey. Dan yang keempat, elektrolit. Okey, elektrolit ni adalah yang kamu nampak di sini yang kita gunakan isi dalam bika, okey. Di mana seperti yang tadi kita kata sebagai contoh, kalau kita nak leraikan air H2O,
maka kita masuk H2O di sini dan dia akan menjadi elektrolit. Kalau kita nak leraikan sebagai contoh tadi, cikgu sebut natrium klorida. Okay, natrium klorida ni sebenarnya ialah garam. Tapi kalau kita nak garam, terus guna garam, tak boleh. Dia mesti dalam bentuk leboran. Lebur maksudnya kita panaskan dia sampai dia cair, ataupun aqueous. Aqueous maksudnya kita sudah campur dengan air. Okay? Jadi dalam sini kita mesti gunakan jenis leboran ataupun aqueous, iaitu larutan. Jadi untuk ini kita boleh larutkan garam ni dan kita masuk dalam bika. Bahagian ni kita panggil elektrolit. Okay? Iaitu dia mengandungi sebatian yang kita nak uraikan. Okay? Elektrolit mengandungi ion positif ataupun dan juga ion negatif. Ion positif kita panggil sebagai cation. Okay, kenapa ion positif ni? Sebagai contoh hidrogen. Hidrogen ialah cation sebab dia bercharge positif, ataupun natrium di sini. Natrium pun bercharge positif. Okay, dia charge positif, tapi kita panggil dia cation sebab nanti dia akan bergerak ke cathode. Okay, iaitu kamu nampak di sini yang positif, nanti mereka akan tertarik sebab dia positif, dia akan pergi ke cathode. Jadi kita panggil dia cation. Manakala ion yang negatif kita panggil anion. Okay, ion yang negatif kita panggil anion. Sebagai contoh klorin. Okay, klorin ni Cl negatif. Okay, jadi kita panggil dia sebagai anion yang terdapat di dalam elektrolit. Okay, jadi seterusnya kita tengok bahagian seterusnya. Okay, iaitu dia terang lebih lanjut lagi tentang yang kita perlu sumber elektrik ataupun bateri tadi ya. Okay, sumber elektrik dalam sel elektrolisis berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik bagi menjalankan elektrolisis. Elektrolisis tidak akan berlaku. Okay, maksudnya dia tidak akan berlaku jika tiada arus. Maksudnya dia hanya boleh dijalankan kalau ada arus elektrik ataupun tenaga elektrik. Okay, elektrod. Elektrod ialah konduktor elektrik yang disambung kepada bateri. Okay, dan membolehkan arus elektrik masuk ataupun keluar elektrolit semasa proses elektrolisis. Dan elektrod yang sambung ke terminal positif, seperti yang cikgu terangi, bateri dia ada positif, negatif. Jadi kalau elektrod ni, katakan di sini saya sambung elektrod di sini, saya sambung ke sini positif, maka elektrod ini saya panggil sebagai anode. Manakala untuk negatif saya sambung kepada elektrod yang kedua, ini kita panggil sebagai cathode. Okay, tadi yang ni cikgu tadi sudah terang. Okay, lepas tu bagi elektrolit, di mana bagi kedua-dua elektrod ini, anode dan cathode, kita bagi dia rendam. Okay, dalam satu larutan ataupun leburan. Jadi larutan ni ataupun leburan ni kita panggil sebagai elektrolit. Okay, elektrolit ini adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan ataupun aqueous, okay, larutan, dan mengalami perubahan kimia dikenali sebagai elektrolit. Jadi bahagian ini elektrolit. Bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan ataupun aqueous pula dikenali sebagai bukan elektrolit. Sebab ada yang tak boleh mengalirkan arus, maka kita tak boleh panggil dia elektrolit. Sebab elektrolit ni maksudnya dia boleh mengalirkan arus. Jadi dia bagi contoh di bawah, okay, iaitu yang merupakan elektrolit dan bukan. Okay. Jadi yang elektrolit sebagai contoh kamu nampak di sinilah. Okay, dan bukan elektrolit sebagai contoh naftalina, asetamida, larutan glukosa, etanol. Okay. Okay, jadi ini contoh-contoh elektrolit dan bukan elektrolit. Okay, elektrolit merupakan sebatian ion dalam keadaan leburan ataupun aqueous yang terdiri pada ion positif. Ion positif ni tadi kita sudah tengok dia adalah cation, dan ion negatif kita panggil anion. Sebagai contoh yang ni tadi yang cikgu bagi contoh natrium klorida iaitu garam, iaitu dia mengandungi dua
ion, iaitu natrium positif. Natrium positif ni kita panggil cation ion, ini cation ion. Ini ion negatif kita panggil anion. Okey, bagi klorin ni yang ni ada anion. Okey. Okey, jadi ini ialah bahagian elektrolit. Okey. Okey, kita tengok seterusnya proses elektrolisis. Okey. Okey, semasa proses elektrolisis, ion bercaj positif ataupun cation, sebagai contoh tadi natrium klorida, ini caj positif, ini caj negatif. Ini adalah cation, dia adalah bercaj positif, dan kalau dia bercaj positif, dia akan tertarik ke elektrod negatif. Dia caj yang berlawanan, dia akan menarik satu sama lain. Jadi yang bercaj negatif yang tadi kita tengok, kita panggil katot. Kita sambung ke terminal negatif, kita panggil katot. Jadi yang cation ini, ion positif ni akan gerak ke katot, manakala anion ini yang bercaj negatif akan pergi ke elektrod yang bercaj positif ataupun kita panggil anode. Jadi ini anion, ion negatif akan pergi ke anode. Ini cation, ion positif akan pergi ke katot. Okey, jadi ini adalah proses elektrolisis. Jadi ion bercaj positif ataupun cation bergerak ke katot, elektrod negatif, manakala anion yang merupakan ion negatif akan bergerak ke anode. Okey, akan bergerak ke anode. Okey, jadi contohnya semasa sewaktu elektrolisis leburan plumbum 2 bromida. Okey, kalau plumbum 2 bromida, kita ada ion plumbum dan bromin. Okey, kalau plumbum dia logam, dia bercaj positif, bromin bercaj negatif. Okey, jadi daripada sini plumbum adalah cation. Cation sebab dia bercaj positif, dia akan pergi ke katot. Manakala bromin, anion yang bercaj negatif, nanti dia akan bergerak ke anode, okey, yang bercaj positif. Jadi kalau kita tengok di sini, kita besarkan gambar raja. Okey, jadi kalau kita tengok sini, ini positif, kita sambung ke elektrod. Elektrod ni kita panggil anode. Okey, ini terminal negatif. Jadi elektrod yang kita sambung ke terminal negatif kita panggil katot. Okey, dan di sini, dalam sini ialah elektrolit. Kalau plumbum 2 bromida, maksudnya dia ada plumbum yang bercaj positif, okey, ataupun cation. Ini cation. Manakala ion bromida yang bercaj negatif, iaitu anion. Jadi apa yang berlaku ialah dia bercaj negatif anion ni, maka dia akan pergi ke elektrod yang bercaj positif sebab ini bercaj positif. Jadi anion ni yang bercaj negatif semua akan tertarik ke anode. Manakala bagi katot, katot ni dia sambung ke negatif, maka dia bercaj negatif. Katot ni yang bercaj negatif, maka dia akan menarik ion positif ataupun cation yang merupakan plumbum 2 positif. Jadi plumbum 2 positif pergi ke sini semua. Jadi kalau kamu tengok di sini, okey, jadi kamu tengok bromin yang cikgu tanda dengan hijau, semua bercaj negatif. Okey, iaitu mereka anion. Jadi semua pun akan pergi ke anode. Manakala bagi yang plumbum ini semua plumbum yang bercaj positif, semua serentak akan pergi ke katot. Okey, yang bercaj positif. Jadi ini sebab itu kita perlu tenaga elektrik, sebab tenaga elektrik ni yang kita boleh menghasilkan caj positif dan negatif, maka dia berupaya menarik ion yang berlainan caj, okey, bergerak ke
elektrod masing-masing. Okey. Jadi ini adalah konsep elektrolisis. Okey, kita tengok satu lagi ayat di bawah. Elektrolit tidak dapat mengalirkan arus dalam bentuk pepecah kerana tiada ion yang bebas bergerak. Jadi maksudnya elektrolit ni seperti yang kita tengok tadi, yang kita isi dalam bika. Okey, seperti yang atas ni kita isi dalam bika ataupun piring Petri, iaitu semua ni mesti dalam keadaan elektrolit mesti dalam keadaan apa? Leburan ataupun aqueous. Okey, dalam larutan. Kalau dia dalam bentuk pepejal, maka dia tak ada ion yang bebas bergerak, maka proses elektrolisis ni tidak akan berlaku. Okey, jadi dia mesti dalam bentuk leburan ataupun aqueous. Okey, jadi ini kita dah habis dah bahagian untuk elektrolitik, sel elektrolitik. Kita akan sambung lagi berkaitan dengan elektrolisis ni dalam bahagian seterusnya. Okey, bahagian ni agak panjang, jadi cikgu bahagikan kepada dua bahagian. Jadi kita akan tengok lagi elektrolisis bagi kelas yang seterusnya.